Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang cikgu kasih sekalian ya. Hari ini kita bertemu lagi subjek Bahasa Melayu tahun 1 unit 19 Sayangi Alam. Kita akan buat tata bahasa iaitu kata ganda ya. Kata ganda. Ya, kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses mengulang perkataan sama ada secara penuh atau sebahagian tertentu sahaja. Okey, hari ini kita akan belajar kata-kata penuh atau seluruh ya. Contoh adalah kanak-kanak. Ya, kita lihat ya tadi diulang ya sepenuhnya iaitu kanak-kanak. Perkataan yang diulang sepenuhnya kereta-kereta, biri-biri ya, menunjukkan nama binatang. Ya, seterusnya kita lihat. Baiklah, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 122 ya, atau boleh lihat paparan yang ditunjukkan oleh cikgu. Okay, hari ini kita akan belajar iaitu tata bahasa kata ganda. Okay, topik teks kita hari ini adalah kebun mini. Kebun mini maksudnya kebun yang kecil saja. Okey, kita lihat perenggan yang pertama, kita baca bersama-sama. Pagi-pagi lagi Indira sudah bangun. Dia dan keluarga membersihkan kebun mini. Indira mengutip siput-siput yang terdapat di kebun. Dia juga menyapu daun-daun kering. Okey, baiklah, jika awak lihat di sini, iaitu kata ganda yang pertama di sini adalah pagi-pagi. Kemudian barisan ayat yang ketiga iaitu Indra mengutip siput-siput, itu ialah nombor 2, dan ayat yang keempat iaitu nombor 3 ya, daun-daun. Baiklah, kita lihat pada perenggan yang seterusnya pula. Kita baca bersama-sama. Ayah pula memacakkan kayu-kayu pada pokok terung. Pokok-pokok terung tidak akan tumbang. Ibu memetik cili-cili yang sudah masak. Kawasan rumah kelihatan hijau. Udara juga segar. Jadi di sini kita boleh lihat kata ganda yang seterusnya iaitu yang mana ya anak-anak? Ya, kayu-kayu. Kita tulis nombor 4. Pokok-pokok dan cili-cili. Itu. Jadi berdasarkan petikan ini kita ada 6 kata ganda ya. Iaitu pagi-pagi, siput-siput, daun-daun, kayu-kayu, pokok-pokok dan juga cili-cili ya. Jadi dalam petikan ini ada 6 kata ganda yang telah diberikan ya. Baiklah, sekarang kita lihat yang seterusnya. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku aktiviti kita muka surat 47 ya. Murid-murid boleh sediakan juga alat-alat tulis bersama awak ya. Jadi kita akan buat aktiviti 5. Kita baca arahan bersama-sama. A. Bina ayat berdasarkan gambar. Bina ayat berdasarkan gambar. Jika awak lihat gambar ini, yang pertama ya, awak lihat apakah mereka sedang lakukan. Okey, kata ganda yang diberi adalah guru-guru. Jadi mungkin ini adalah semuanya guru-guru. Jadi kita boleh tulis ayat. Cikgu bagi contoh, ayat yang boleh awak tulis adalah guru-guru bergotong royong untuk menanam pokok. Guru-guru bergotong royong untuk menanam pokok. Awak boleh juga tulis ayat yang lain ya berdasarkan kata ganda iaitu guru-guru. Kita lihat gambar yang kedua. Ya, ini adalah jika awak lihat mereka memegang penyiram ya. Jadi mungkin perbuatan mereka adalah menyiram pokok. Jadi kata ganda yang diberi adalah murid-murid. Ya, cikgu bagi contoh ya ayat yang boleh awak bina berdasarkan gambar dan juga kata ganda iaitu murid-murid menyiram pokok. Murid-murid menyiram pokok ya.
Jadi baiklah kita lihat yang ketiga, gambar yang ketiga. Ya, ini daun-daun kata ganda yang diberi. Gambar jika awak lihat ini. Ya, dia memegang gunting ya. Jadi kita boleh tulis ayat iaitu ibu memangkas daun-daun pokok bunga di dalam pasu. Ibu memangkas daun-daun pokok bunga di dalam pasu. Okey, itu boleh awak bina ya berdasarkan ayat ataupun kata ganda yang diberi iaitu daun-daun. Awak boleh juga bina ayat lain ya. Baiklah kita lihat gambar yang keempat. Ya, kata ganda yang diberi adalah ranting-ranting. Okey, mungkin dia mengumpul ranting-ranting. Jadi kita boleh bina ayat seperti ini. Raju mengumpul ranting-ranting kering. Raju mengumpul ranting-ranting kering. Baiklah kita lihat gambar yang seterusnya. Lihat gambar yang nombor 5 dan kata ganda iaitu pokok-pokok. Jadi kita boleh bina ayat berdasarkan gambar dan kata ganda pokok-pokok. Iaitu Aina membubuh baja pada pokok-pokok. Ya, Aina membubuh baja pada pokok-pokok. Baiklah kita lihat ya buku aktiviti kita yang seterusnya, muka surat 48. Okey, kita dikehendaki membuat aktiviti 5. Kita baca arahan bersama-sama. B. Lengkapkan cerita dengan kata ganda. Lengkapkan cerita dengan kata ganda. Okey, teks ini adalah tentang tukang kebun yang rajin. Tukang kebun yang rajin. Jadi kita baca ya, kita telah diberikan jawapan kata ganda yang kata ganda penuh ya, iaitu bunga-bunga, jiran-jiran, anak-anak, pasu-pasu, pagi-pagi, pokok-pokok. Baiklah kita baca petikan bersama-sama. Pakcik Rosli tukang kebun. Dia bekerja di rumah Encik Haris. Okey, ada ruangan kosong. Lagi Pakcik Rosli sudah datang ke rumah. Okey, jadi Encik Haris, maaf, kita baca ya. Ruangan yang dikosongkan, lagi Pakcik Rosli sudah datang ke rumah Encik Haris. Dia tukang kebun yang rajin. Jadi berdasarkan teks itu kita boleh pilih kata ganda iaitu yang manakah yang sesuai? Ya, pagi-pagi. Ya, pagi-pagi lagi. Jadi kita boleh tulis di situ pagi-pagi. Okey, kita baca teks semula. Pakcik Rosli tukang kebun. Dia bekerja di rumah Encik Haris. Pagi-pagi lagi Pakcik Rosli sudah datang ke rumah Encik Haris. Dia tukang kebun yang rajin. Kita telah lengkapkan pada ruangan rangkap yang pertama. Perenggan yang pertama. Baiklah kita lihat seterusnya. Perenggan yang kedua. Kita baca bersama-sama. Pakcik Rosli akan membersihkan dan mencantikkan taman di rumah Encik Haris. Dia menyiram apa bunga dan menanam apa pokok serta menyusun apa bunga dengan teratur. Ruangan yang perlu kita isi dan di taman Encik Haris kelihatan cantik. Pada perenggan ini banyak ya tempat yang perlu kita isikan. Jadi tak apa, kita akan buat satu per satu. Okey, kita baca. Semula ya, Pakcik Rosli akan membersihkan dan mencantikkan taman di rumah Encik Haris. Okey, ayat ini dah lengkap. Dia menyiram bunga. Okey, jadi apakah yang sesuai? Menyiram? Ya, itu adalah pokok-pokok. Ya, pokok-pokok bunga. Jadi kita boleh tulis pokok-pokok bunga dan menanam. Selalunya kita menanam apa ya? Ya, kita mestilah menanam anak-anak pokok kan? Ya, kita menanam anak-anak pokok. Jadi kita boleh tulis di situ anak-anak pokok serta menyusun
Selalunya kalau kita berkebun, menyusun apa yang selalu kita lakukan? Ya, kita akan menyusun pasu-pasu. Di sini adanya pasu-pasu. Jadi kita boleh tulis pasu-pasu bunga dengan teratur. Dan apa di Taman Encik Haris kelihatan cantik? Sesuatu yang cantik biasanya apa ya? Ya, semestinya adalah bunga. Bunga kan? Ya, jadi kita boleh tulis kat situ, bunga-bunga di Taman Encik Haris kelihatan cantik. Baiklah, kita lihat penenggaran yang seterusnya. Encik Haris gembira kerana kawasan rumahnya kelihatan hijau dan bersih. Ya, ayat itu telah lengkap. Udara pula semakin apa? Udara pula semakin segar. Dan ada ruangan perlu kita isi. Encik Haris selalu berkunjung ke rumahnya. Jadi ayat yang akhir itu tidak lengkap. Jadi kita boleh pilih iaitu akhir jawapan yang tidak dipilih adalah jiran-jiran. Jadi kita boleh isi di ruangan iaitu jiran-jiran Encik Haris selalu berkunjung ke rumahnya. Baiklah, kita baca semula ya ayat ataupun petikan ini. Awak boleh dengar dahulu cikgu baca. Kemudian nanti awak boleh baca sendiri ya. Pakcik Rosli tukang kebun. Dia bekerja di rumah Encik Haris. Pagi-pagi lagi, Pakcik Rosli sudah datang ke rumah Encik Haris. Dia tukang kebun yang rajin. Pakcik Rosli akan membersihkan dan mencantikkan taman di rumah Encik Haris. Dia menyiram pokok-pokok bunga dan menanam anak-anak pokok serta menyusun pasu-pasu bunga dengan teratur. Bunga-bunga di Taman Encik Haris kelihatan cantik. Encik Haris gembira kerana kawasan rumahnya kelihatan hijau dan bersih. Udara pula semakin segar. Jiran-jiran Encik Haris selalu berkunjung ke rumahnya. Baiklah, kita telah baca petikan tadi ya. Baiklah, tugasan murid hari ini adalah murid-murid dikehendaki melengkapkan ayat menggunakan kata ganda berdasarkan gambar ya dalam buku aktiviti kita ya, seperti yang dipaparkan cikgu dalam di atas ini ya, iaitu ada 2 aktiviti ya, aktiviti 4 dan aktiviti 5. Okey, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum daripada cikgu.